Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk minggu ini kita akan membincangkan tentang uh, pengaruh tamadun berikut kepada perkembangan tamadun di Malaysia, iaitu tamadun India dan tamadun Jepun. Jadi saya akan memulakan perbincangan ini. Jadi untuk tamadun India, uh, adat istiadat daripada adat istiadat daripada tamadun India banyak mempengaruhi perkembangan tamadun di Malaysia. Contohnya ialah adat berinai. Adat berinai merupakan adat tamadun Hindu yang diikuti oleh masyarakat Melayu. Majlis berinai ini dijalankan secara berperingkat. Terdapat 3 peringkat berinai iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Secara ringkasnya, berinai curi ini biasanya dilakukan pada waktu petang hari. Manakala berinai kecil pula dilakukan selepas berinai curi dan dilakukan pada sebelah petang. Untuk istiadat berinai besar pula, ia dijalankan pada malam sebelum majlis langsung atau selepas majlis akad nikah untuk para jemputan khas daripada kedua-dua pihak pengantin. Untuk tamadun Jepun pula, budaya kerja Jepun banyak mempengaruhi perkembangan tamadun di Malaysia. Apa yang kita lihat sekarang, budaya kerja Jepun iaitu kegigihan masyarakat Jepun membangunkan negara dan ekonomi mereka perlu dijadikan contoh kepada negara Asia yang lain. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengambil iktibar daripada kegigihan rakyat Jepun dalam melakukan tugasnya, iaitu 5S. Dan budaya kerja Jepun ini mereka tidak mudah berputus asa dan amat bertanggungjawab dalam melakukan tugasnya, dan mereka tidak melakukan dengan sambil lewa. Anda sudah tahu bahawa kalau terdapat sesuatu kerosakan jalan di negara Jepun, mereka akan cepat memperbaikinya. Hal ini kerana untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, mantap. Okay, seterusnya saya pula akan menyambung kepada tamadun India. Antara pengaruh tamadun India yang ada pada Malaysia ini adalah konsep Dewa Raja. Okey, konsep Dewa Raja ni adalah konsep institusi beraja. Okey, institusi beraja telah wujud dekat negara kita sejak abad ke-15 lagi, iaitu semasa pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Okey, konsep Dewa Raja ini adalah kita ambil daripada tamadun India. Kalau ikut tamadun India, raja ini dianggap sebagai penjelmaan Dewa Shiva, Vishnu dan juga Buddha. Oleh itu, raja ada kuasa yang tinggi dan berdaulat. Okay, jadi Malaysia telah mengambil konsep raja ini dan telah menukarkan nama raja kepada sultan. Okey, apabila ini menunjukkan bahawa kita telah dipengaruhi oleh pengaruh tamadun India, iaitu konsep raja ini. Seterusnya, dalam konsep Dewa Raja tamadun India, ada juga barang-barang seperti cap mohor, tombak yang berwarna kuning. Ini semua, dan kita lihat sekarang ni kalau dekat raja-raja Malaysia banyak pakai warna kuning kan. Ini adalah kita ambil ataupun kita dipengaruhi oleh tamadun India yang memang membuat barang-barang istana sebagai warna kuning. Jadi itulah antara pengaruh yang kita peroleh daripada tamadun India. Seterusnya, yang lain. Baiklah, saya akan menyambung perbincangan kita pada hari ini. Antara pengaruh tamadun India yang terdapat dalam perkembangan tamadun di Malaysia adalah agama. Tamadun India ni seperti kita tahu mempunyai banyak agama dan kepercayaan seperti
agama Hindu, agama Buddha, agama Jaina dan juga agama Sikh. Tetapi secara amnya kita mengetahui bahawa majoriti orang India di Malaysia adalah beragama Hindu. Jadi kita boleh membuat kesimpulan bahawa memang terdapat satu pengaruh yang besar dalam tamadun Malaysia melalui penyebaran agama secara khususnya adalah agama Buddha dan Hindu. Namun kita dapat melihat juga kepercayaan ini adalah berdasarkan kepada proses migran yang berlaku ketika awal-awal penumbuhan ataupun ketika tanah Melayu telah dijajah oleh negara-negara penjajah. Jadi dalam agama Hindu ni terdapat 5 konsep utama iaitu Brahman, Atman, Karma dan Karma Moksha dan juga Samsara. Konsep ini adalah penganut agama Hindu sentiasa berusaha untuk membebaskan diri daripada samsara dan mencapai moksha. Moksha ni adalah tahap tertinggi lah dalam agama Hindu. Itu saja daripada saya. Syairah? Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Hello? Agak kurang jelas. Saya kuatkan sedikit. Hello? Boleh dengar tak? Okey. Teruskan ya. Okey, seterusnya pengaruh tamadun India kepada perkembangan tamadun Malaysia ialah tamadun Malaysia ni banyak menerima pengaruh kebudayaan dari tamadun India. Antaranya ialah gaya hidup hingga tempatan seperti amalan jampi dan mentera, melanggan turut, bertindik telinga, bersanding dan dari contohnya kalau dari segi seni dunia pula yang menceritakan India dan Malaysia dapat dilihat dalam beberapa reka bentuk. Sepertinya ialah pusat pentadbiran kerajaan Persekutuan di Malaysia yang terletak di Putrajaya yang mengambil contoh reka bentuk daripada Taj Mahal di India. Seterusnya bagi pengaruh tamadun Jepun terhadap Malaysia ialah dari aspek sosial Jepun yang mengamalkan prinsip bekerja seperti dedikasi, menepati masa, prinsip perniagaan yang teguh, profesionalisme dan kreatif. Prinsip yang diamalkan di Jepun ni telah berjaya melahirkan pekerja yang mampu memajukan negara Jepun. Jadi negara Malaysia ni telah melaksanakan pelbagai program yang berdasarkan dasar pandang tertima bagi meningkatkan kecekapan, kekesanan dan penghasilan kerja yang lebih baik dalam kalangan pegawai dan kaki tangan. Itu sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Mantap. Thank you, Syairah. Welcome. Saya nak tambah sedikit pasal pengaruh tamadun Jepun. Jadi Malaysia telah memandang Jepun ni sebagai satu macam satu contoh lah, dan disebabkan oleh itu
maka telah Dato' Seri Dr. Mahathir pada tahun 1982 telah buat dasar pandang ke timur. Jadi dasar-dasar ni kita tengoklah kan macam mana pihak Jepun telah memajukan negara mereka. Itulah saya nak tambah sedikit pasal tu je. Ya, mantap Ustaz. Mantap. Jadi ada tambahan ke yang lain? Kalau tak kita sambung pada Adam. Tiada tambahan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana telah memberi kerjasama yang amat baik dalam menghasilkan tugasan pada minggu ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Mantap.